Okey, kita masuk tajuk hukum Lenz kan. Hukum Lenz. Tengok betul lah. Hukum Lenz. Okey, dalam hukum Lenz ni kita tengok dia cerita tentang bagaimana satu bar magnet dimasukkan ke dalam apa ni? Ke dalam solenoid. Tadi cikgu buat bentuk silinder ni senang faham lah kan. Silinder ni. Jadi yang nak masuk dia adalah kutub utara. Kan? Jadi kamu tahu bila solenoid ni masuk, bar magnet ni masuk dalam apa nama ni? Dalam solenoid ni, kamu tahu arus akan terhasil. Itu kamu dah tahu tentu confirm lah kan. Tapi yang sekarang ni ukuran kita macam mana arus tu boleh terhasil. Kan? Okey, dekat sini dia ada kutub utara dan solenoid ni tak ada sebarang kutub lah sebab dia memang solenoid. Jadi kamu tengok sini kan. Yang pertama, bar magnet kutub utara dimasukkan ke dalam solenoid. Jadi masukkan kutub utara adalah ini, utara ni. Bila nak masuk, apa terjadi sebenarnya? Kan? Okey, hujung gegelung kanan menjadi kutub utara. Dia akan bertindak seperti kutub utara. Sementara lah. Kenapa dia tak bagi dia jadi kutub utara? Dia tak bagi magnet masuk. Boleh Jadi utara, dia jadi utara. Kalau kamu katakan ini, kat sini selatan. Dia jadi selatan. Tak lagi masuk. Okey. Itu konsep dia sentiasa menentang. Tapi kita paksa juga masuk. Kita lawan masuk juga. Maka arus akan terhasil. Jadi kutub utara dan kutub utara akan menghasilkan daya tolakan. Tolak tak lagi masuk kan. Jadi bar magnet dipaksa juga masuk. Maksudnya kita telah memotong medan magnet tu. Daya tolakan tu. Dan dia menghasilkan arus aruhan dan daya gerak elektrik. Okey. Okey, untuk menentukan daya gerak elektrik ni kita tahu. Ni genggaman tangan kanan. Jari ini adalah kutub utara. Dan jari yang lain ni adalah arus aruhan. Jadi kamu ikut arus ni macam turun ke bawah, nampak? Turun ke bawah. Jadi yang ni akan turun ke bawah. Dia jadi macam ni. Boleh faham? Arus dia akan jadi macam tu. Dan kita teruskan perjalanan dia menemui galvanometer. Okey, galvanometer tunjuk belah mana? Kiri ke kanan? Belah kiri. Silibus baru, kiri. Boleh faham? Di mana datangnya arus. Itu silibus baru, KSSM. Kalau silibus lama, dia sebelah kanan. Okay, kamu sebab silibus baru, KSSM, belah kiri. Okay, boleh faham kan? Okey, jadi sebelah kiri. Okay. Jadi galvanometer akan terpesong ke kiri. Boleh faham ke kan? Okay, kan? Jadi pesong galvanometer sebabkan telah munculnya daya gerak elektrik ataupun arus aruhan. Okay, kan? Arus aruhan. Jadi kita tahu nak masuk magnet ni dia perlukan penentangan. Tentang dulu. Paksa masuk, potong medan magnet. Okay, kan? Itu sebenarnya. Okey, yang berikutnya kita tengok sini lah. Kutub utara keluar. Kutub utara keluar pula kan. Kalau kita keluar, kita dah masuk dalam, sekarang kita nak keluar. Okey, dia nak tentang juga. Bila nak keluar, dia tak bagi keluar. Masuk tak bagi. Keluar dia tak bagi. Faham tak? Bila kita nak paksa dia keluar, jadi terpaksa lah berjadi. Medan magnet dikeluarkan, kutub utara dikeluarkan ke dalam solenoid. Okey. Ujung gelung solenoid menjadi kutub selatan. Jadi kutub selatan. Boleh faham? Dia tak bagi keluar. Tadi tak bagi masuk. Dah masuk, nak keluar tak bagi pula. Dia macam tu. Jadi jadi kutub selatan, masa ada daya tarikan di antara magnet dengan solenoid. Ada tarikan dia. Jadi kita paksa dia keluar, jadi dia akan menghasilkan arus aruhan. Bila magnet paksa keluar, menentang daya tarikan tu, boleh kan? Jadi gegelung akan menghasilkan daya gerak elektrik dan arus aruhan. Jadi nak kira medan magnet macam mana? Kalau sini selatan, automatik sini utara. Jadi tengok jari ni utara sini kan? Jadi arus ke sini. Nampak? Macam ni maksudnya arus naik ke atas. Naik ke atas Arus tu naik ke atas. Macam tu. Boleh? Dan terus kita pergi pada galvanometer. Arah dia mana? Ke kanan kiri? Ke kanan. Bagus. Kan? Jadi kita dapati arah galvanometer ke kanan. Okey. Boleh faham dah ni? Dan proses tu berulang-ulang. Berulang lah dia. Kalau kamu tukar pula kutub selatan, jadi lain pula lah. Nak tengok kutub selatan, kita buat je lah, tunjuk je lah laju sikit Okey, ni menentang. Okey. Ni kutub selatan. Apa jadi kutub ni? Ni kutub apa? Kutub selatan.
Okey, dia masuk kutub selatan. Dia jadi kutub selatan, tak bagi masuk. Jadi kutub selatan dengan kutub selatan menghasilkan daya tolakkan. Bar magnet dipaksa masuk juga. Melawan daya tolakkan tu, maka daya gerak elektrik terhasil dan arus aruhan terhasil mengikut arah genggaman tangan kanan tu. Kita buat kan. Dan arah dia macam ni. Mana arah dia? Galvanometer. Kiri kanan? Kanan. Okey, bagus. Jadi jarum galvanometer akan terpesong ke kanan kerana wujudnya arus aruhan. Ni kalau kutub selatan pula kita letak. Okey, kalau kita nak keluar pula. Tadi masuk kan? Keluar pula. Kutub utara, kutub selatan dikeluarkan ke dalam gelung. Jadi apa je? Solenoid. Ya, dia jadi kutub utara kan? Utara, jadi berlakunya daya tarikan, paksa juga keluar. Bar magnet paksa keluar. Gegelung magnet, gegelung teraruh menghasilkan daya gerak elektrik dan arus aruhan. Ni laju sikit lagi utara kan. Jadi dah tahu utara, jari macam tu lah. Arah dia ke bawah kan. Arah ke bawah, sambung. Mana arah dia? Ke kiri, ke kanan. Tadi kiri kanan. Maksudnya bila kamu masuk keluar kan, magnet ni kan, dia akan terpesong kiri kanan. Dia akan bergerak jarum. Ini dia panggil sebagai arus ulang alik. Boleh arus ulang alik kan. Kita bisa. Okey. Jarum galvanometer akan terpesong ke kiri. Okey, ni ada satu tips nak mudah ingat. Okey, boleh kita dengar dulu kan? Apa Les kata dari tadi tu. Arus aruhan terhasil apabila terdapat arah yang menentang perubahan flux magnet yang menghasilkannya. Boleh faham maksud? Maksudnya arus aruhan yang terhasil itu dihasilkan terdapat satu arah yang menentang perubahan. Maksudnya kalau daya tu menarik, kamu lawan. Boleh? Kalau daya tu menolak, kamu lawan tolakkan ni. Jadi bila ada menentang perubahan flux magnet ni, maka arus arahan terhasil. Itu dia maksud dia. Jadi kalau nak terang ni kadang susah juga kan. Okey, lah satu tips kan. Tips kamu tengok sini kan. Kawan cikgu share, masuk. Kalau kita nak masuk magnet, masuk ni ma kan. Utara. Ma maksudnya sama kutub. Boleh? Kalau sini kutub utara, sini jadi kutub utara. Kalau ni kutub selatan, ni kutub selatan. Maksudnya sama kutub. Kalau nak masuk, sama kutub. Boleh faham tak ni? Okey. Ada lagi tak? Okey, itu cerita dah. Ada soalan nak tanya? Sama kutub. Okey, kita stop sekejap sini kan. Stop.